Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah. Mari para penonton sekalian, kita lafazkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kehidupan, bahkan pada pagi ini nikmat sama-sama dapat kita kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah hari yang sangat istimewa. Mungkin hari ini ada yang dah bersiap nak ke tempat kerja selepas tunaikan solat tadi kan. Dan hari ini insya-Allah kita akan bicarakan dengan satu topik yang sangat istimewa. Untuk hari ini 21 Jun 2022 bersamaan dengan 21 Zulkaidah 1443 Hijrah, yang mana topik Tanyalah Ustaz hadis, iaitu kita akan fokuskan kepada pengajian kita hadis 40 Imam An-Nawawi, dan topik yang sangat dekat dengan diri kita para penonton sekalian, iaitu marah bertempat. Dan saya Da'i Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Para penonton sekalian, pada pagi ini kita akan diskusikan topik marah bertempat. Cumanya bukanlah saya yang akan cerita dengan lebih lanjut, yang mana pada pagi ini bersiaran secara langsung saya ditemani oleh seorang sahabat, walaupun muda tapi saya anggap beliau subhanallah hebat ilmunya. Tapi itulah dah kahwin. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fuad bin Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekanda Da'i Hadari sihat? Masya-Allah, alhamdulillah. Ustaz Fuad kita sihat ke? Sihat dan bertenaga insya-Allah. Masya-Allah. Dengar cerita jadual padat je Ustaz ya. Alhamdulillah lah kan. Kita buat sebab Allah, hashtag buat sebab Allah. Semangat insya-Allah. Itulah saya suka sebab hashtag ataupun dengan tanda pagar Ustaz semangat, itulah orang kata kalau disebutkan Ustaz Fuad itulah sinonimnya. Baiklah Ustaz, hari ini kita akan diskusikan, kita akan sembang-sembang berkaitan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi, iaitu marah bertempat, dan insya-Allah saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan dengan para penonton. Cumanya para penonton sekalian, saya mewakili kru produksi nak ajak anda semua untuk terus tanyakan soalan. Jika ada sebarang soalan nak ditanyakan, cumanya pastikan soalan itu ringkas dan juga padat serta kena dengan topiknya. Anda boleh tanyakan soalan anda dengan cara yang pertama, hubungi kami di talian 1800 881677. Baik, seterusnya cara yang kedua, kaedah yang kedua, anda boleh sahaja terus ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen, dan jangan lupa untuk sebar luaskan. Anda boleh kongsikan dengan izin tekan butang share siaran langsung yang kami bawakan pada pagi ini. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, marah bertempat. Sebagai permulaan, apakah itu sifat marah, dan adakah ia satu sifat yang memang ada pada setiap insan? Ia fitrah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-muhtaram al-alim ulama fi biladina Malaysia. Yang saya hormati para alim ulama yang berada di tanah air kita ini, dan seterusnya para pemimpin, para umara, dan juga kepada ayah dan ibu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada adik-adik, abang-abang, kakak semua yang berada pada pagi ini, salam ceria, salam kebahagiaan buat anda semua. Dan juga kepada teman saya pada pagi ini, Da'i Hadari, Masya Allah Tabarakallah, suit baru dan juga package misai baru. Subhanallah Tabarakallah. Syukur banyak-banyak kita pada hari ini akan dapat bersama-sama untuk bercakap tentang satu perkara ataupun emosi manusia, ataupun ianya ada banyak sendaran terhadap hadis-hadis dan sabdaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal kita bercakap berkenaan tentang marah. Jadi kalau kita merujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, kitab Lisanul Arabi. Kitab Lisanul Arabi ini bukanlah kitab yang setebal ini ataupun setebal itu, tidak. Ianya setebal kurang lebih 1 meter dan Hadari. 1 meter kitab dia. Ya Masya Allah Tabarakallah, Ibnu Manzur apabila menulis tentang marah ini dengan jelas, Masya Allah Tabarakallah, perumpamaannya jelas, as-sulbah as-sahrah, artinya itu adalah batu yang sangat keras. Artinya apabila Ibnu Manzur menyatakan kepada kita marah itu
adalah merupakan satu batu yang sangat keras. Siapa yang terkena pasti akan terluka. Siapa yang terkena pasti akan tersakiti. Sama ada terkena secara tepat ataupun terkena secara tidak tepat. Itu yang disebut oleh Ibn Manzur. Marah ni kadang-kadang boleh jadi mungkin salah saya, tapi marah dekat dai hadari tetap terkena pada jiwa dan perasaannya. Sebab itu disebut oleh Ibn Manzur, marah itu adalah as-sulbah as-saharah, artinya adalah batu yang sangat keras. Siapa yang kena marah siapa saja, maka mereka pasti akan tersakiti. Bahkan kalau kita merujuk pula kepada apa disebutkan oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani, disebutkan kepada kita, sawranu damin qalbi iradatil intiqami. Marah itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah darah yang bergelora, darah yang rasa tak tenang, darah yang rasa terlalu gelisah. Bahkan dalam hal dan keadaan tersebut, ia ingin untuk membalas dendam, dia ingin untuk membalas apa yang dia rasa. Sebab itu bila Al-Imam Ar-Raqib Al-Asfahani menyatakan kepada kita, marah ni sebenarnya dua unsur paling utama. Yang pertama, gelora di dalam dada. Yang kedua, hasad dan dendam yang ingin dibalaskan. Itulah marah. Aku tertekan, jadi aku nak bagi kau rasa emosi aku. Engkau dah beri aku kebencian, kau dah buat aku ni tak boleh naik. Jadi apa yang berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, maka aku akan berikan kemusnahan terhadap engkau. Marah ni juga dia kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, kau dah sakiti aku, maka aku akan sakiti engkau semula. Sebab itu dua ulama besar ini menceritakan kepada kita perumpamaan yang sangat-sangat jelas dan terperinci. Apa dia Ibn Manzur sebut? As-sulba as-saharah, batu yang sangat keras. Manakala kata Al-Imam Ar-Raqib pula dinyatakan kepada kita, ianya adalah merupakan gelora pada darah yang mana mereka merancang iradatil intiqam, iaitu dia nak bangkit, dia nak balas balik kesakitan yang dilalui oleh seseorang itu. Itu maudhu' besar yang kita akan bincangkan hari ini, insya-Allah. Apabila disakiti, nak orang lain juga disakiti, bahkan mau lebih daripada itu, kemusnahan. Allahu Akbar, itu yang kita takutkan itu. Dan sebenarnya kita risaukan kemarahan yang tidak bertempat ini akan menyebabkan kemusnahan dan kehancuran, terutamanya masyarakat, bahkan dalam perpecahan itu sendiri. Cumanya Ustaz, mungkin kita boleh pergi dengan lebih mendalam untuk topik kita hari ini, iaitu hadis 40 Imam An-Nawawi, marah bertempat. Dan mungkin saya nak bacakan satu hadis ini yang mana kita akan fokuskan pada pagi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, yang bermaksud seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, wasiatkan aku. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali, namun baginda tetap bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang mana hadis ini anda boleh tonton. Kami ada sediakan, terima kasih kepada penerbit dan juga pasukan kerana sediakan hadis tersebut. Cumanya Ustaz, jika kita perhatikan kepada hadis ini, sebenarnya apa yang nak disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dai hadari. Dalam hadis ni dia terlalu besar manfaat, bermula dengan perawinya. Disebutkan al-haditsu sadisa asyar. Pada hadis yang ke-16 daripada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini, hadis ni dia cakap tentang jangan marah. Persoalannya adalah perawi dia siapa? Perawinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Dan subhanallah tabarakallah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah ni subhanallah tabarakallah adalah merupakan tokoh yang masuk Islam agak lewat. 3 tahun 4 tahun sebelum kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kita akan rasa pelik kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sebegini. Kenapa terlalu banyak Ustaz? Kerana apabila beliau merasakan mereka terlewat untuk masuk Islam, maka Abu Hurairah tidak belajar di masjid. Abu Hurairah datang sendiri ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ketika mana para sahabat menunggu di masjid, Abu Hurairah menunggu di hadapan rumah. Di rumah. Sebab itu subhanallah tabarakallah, menyebabkan pada saat ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberi izin dan banyak menurunkan keilmuan yang sangat dahsyat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalaulah dia ni lewat sedikit daripada sahabat-sahabat yang lain, ya,
Bagaimana pula dengan ibu dia? Maka ibu dia pun masuk Islam lebih lewat, dan pada asalnya ibu Abu Hurairah pun tidak bersama dengan Abu Hurairah ketika mana dia masuk Islam. Ramai orang tak tahu perawi paling banyak dalam hadis ni asalnya adalah dipanggil sebagai Abdul Syam. Abu Hurairah ni asalnya adalah penyembah kepada matahari, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembah matahari, dan apabila pada saat ketika itu dia tak puas dengan sembah matahari itu, dia tak puas dengan sembah api, tak puas dia, maka apa yang dia buat? Maka dia masuk kepada agama Nasrani. Dia masuk kepada agama Nasrani juga, dia rasakan pada saat ketika itu dia belum dapat kepuasan dan kebenaran. Akhirnya dia berjumpa pada satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa sekali saja, maka apa yang berlaku para penonton sekalian, dia terus beriktikad dan dia terus ikrar di hadapan Nabi daripada satu majlis sahaja bahawa dia nak masuk Islam. Dan pada saat ketika itu, masya-Allah tabarakallah, Nabi ceritakan tentang hadis-hadis Allahumma salli ala Muhammad, tentang berbahagia ataupun kasih sayang di antara satu sama lain. Bila Abu Hurairah ni dengar pasal hadis kasih sayang tentang peringatan, Abu Hurairah ni dia jenis yang dengar je terus buat. Dia dengar je, dia terus buat. Bila dia dengar, dia terus buat. Apa yang berlaku? Waktu itu dia dalam perjalanan pulang, dan dia ternampak seekor kucing. Kucing ni ada dua arti yang lebih besar. Qittun adalah kucing, tetapi qittun artinya adalah kucing dalam rumah yang kita bela tu. Tapi qittun ni juga nama yang dipinjam ke dalam bahasa Inggeris. Kitty. Kalau ada kartun ataupun sebagainya, dia akan sebut perkataan kitty. Ada peminat dia. Qittun bahasa Arab bermaksud kucing belaan di rumah. Yang keduanya hurrah. Hurrah itu artinya adalah kucing liar. Kucing liar yang Abu Hurairah ni buat baik saudara. Nak bagi tahu, Ustaz nak bagi tahu ni kepada para penonton yang cintakan kucing, nak jadi macam Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan terlebih sayang dekat kucing yang cantik. Dia sayang kepada, kita panggil kucing gelandangan, kucing yang tak ada rumah, kucing yang kesukaran, kucing yang ada kutu, kucing yang ada kurap. Itulah Abu Hurairah jaga. Buat baik. Dia buat baik dekat kucing tu. Jadi sebab itu kadang-kadang orang kata kita kena buat kucing, tapi kucing dia cantik. Cuba kalau dapat kucing yang tak apa nak handsome, tak apa nak comel kan, masya-Allah tabarakallah, jadi dia tak layan. Jadi pada saat dan ketika itu, bila dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang berlaku para penonton sekalian? Berjalan dengan Nabi, tiba-tiba terkeluarlah daripada poket dia tu, dia masukkan, orang Arab ni memang jubah dia besar, dia akan masukkan haiwan di dalam tubuh dia, dan Nabi bila dia tengah berjalan, ternampaklah kucing yang ada daripada jubah dia. Nabi kata, anta Abu Hurairah, kamulah adalah merupakan bapa kepada kucing pada saat ketika itu. Jadi sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang super sabar, dan ini orang masya-Allah tabarakallah sangat-sangat dapat mengawal marahnya, dan dia juga dapat memberikan contoh dan tauladan sebagai perawi tentang hadis yang kita perbahaskan pada saat ketika ini. Itu satu ilmu yang besar untuk kita semua fahami, masya-Allah tabarakallah. Itu baru Abu Hurairah. Manakala disebutkan kepada kita anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah dekat sini hadis ni dia umum, dia sebut anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dia sebut, wahai Rasulullah, kau tolong berikan wasiat kepada aku. Tapi siapakah lelaki tersebut? Soalan kat sini. Dalam matan dia tak sebut siapakah lelaki itu. Maka adalah sikit beberapa khilaf ataupun pandangan para ulama. Tetapi para ulama meyakini yang minta untuk diwasiat ini, para penonton, adalah Abu Darda. Jadi Abu Darda minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar, wahai Rasulullah, maka kau berikanlah kepada aku wasiat. Kau berikanlah kepada aku peringatan. Maka apa katanya? Qala la taghdab, faraddada miraran. Disebutkan engkau janganlah marah, engkau janganlah marah, engkau janganlah marah. Bila disebut taghdab itu artinya besar, termasuklah lakukanlah dirimu dalam keadaan yang pemaaf, dan akhirnya ianya akan memberikan kita berada dalam keadaan cukup luar biasa. Dan perawi ini cukup luar biasa, pesanan kepada Abu Darda ini juga cukup luar biasa dan yang hadirin. Jadi adakah berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah memberi amaran bahawasanya marah boleh membawa kepada keburukan, Ustaz? Ya, sebab itu masya-Allah tabarakallah Nabi ulang sampai 3 kali. Dan akhirnya kesan itu mendalam. Abu Darda pun jadi sahabat yang sangat soleh. Dua-dua tokoh terlibat ni, dua-dua tokoh cukup luar biasa. Kesan dan bagaimana kita nak perincikan tentang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebentar sahaja lagi. Jadi satu saja saya minta terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, dari utara sampailah ke selatan, dari barat hingga ke timur. Tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat yang menonton di Sabah dan Sarawak. Terima kasih kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Hari ini Da'i Hadari bersama dengan anda pada pagi Selasa 21 Jun 2022. Cepat benar masa berlalu. Dah 21 Jun dah. Dan saya hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita bicarakan tentang hadis Imam An-Nawawi, marah bertempat. Baiklah Ustaz. Tadi Ustaz ada ceritalah tentang bagaimana sifat marah. Cumanya saya terpanggil untuk bertanyakan satu soalan ini sebagai pencetus pemikiran kita pada pagi ini. Iaitu topik kita hari ini iaitu marah bertempat. Bagaimana pula dikatakan marah bertempat sedangkan Nabi SAW menyatakan la taghdab, jangan kamu marah. Adakah ia dibolehkan atas sesuatu sebab? Masya Allah, tabarakallah, Da'i Hadari dan juga para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ataupun ilah yang menjadi kemarahan ke atas kita itu pada hakikatnya tak boleh kita tolak. Kerana manusia itu kalau dia tidak bersifat dengan marah, apa bezanya dengan tunggul? Marah ini kadang-kadang dia boleh jadi pencetus untuk kita bangkit, untuk kita berjaya tau. Tapi kalau kita tak dapat guna marah, ada banyak masalah yang akan berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Tunggul ni kalau disinggung 18 kali pun dia tak marah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah. Tapi agama kalau disinggul sekali pun dia akan bangkit marah. Jadi sebab itu falsafahnya, apa bezanya kita dengan tunggul kayu? Sebab tunggul kayu ni dibiarkan singgungannya banyak pun dia tak tersinggung. Tetapi kalau manusia tu dia tak tersinggung apabila agamanya dihina, masyaallah, dipermainkan, diperkutukkan, seperti yang kemarin diutarakan di buletin utama berkenaan dengan ada beberapa tokoh politik daripada luar negara yang cukup luar biasa kebiadapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah biasa dengan apa karikatur yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dah biasa. Bermaksud sebelum ini memang ada keterbukaan yang kritikan-kritikan terutama di negara Eropah. Ada saja hinaan. Ada saja hinaan. Tetapi kemarin apabila ada tokoh politik daripada negara Asia yang kita tahu ini Allahumma salli ala Muhammad, budaya ketimuran mana yang dibawa ni? Masya-Allah, tabarakallah. Timur selalu kaya dengan keadaan yang beradab, masya-Allah, tabarakallah, yang menjadi rujukan di seluruh benua-benua yang lain. Sopan santunnya kan. Tetapi kita melihat ianya menjadi satu kegurisan yang amat dahsyat. Dan marah ni di mana? Seperti mana disebutkan sebentar tadi. Kana la yaghdabu li nafsihi fa idzan tuhikat hurumatullah lam yakum li ghadabihi syai'un. Disebutkan kepada kita para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, riwayat daripada At-Tabrani dan juga At-Tirmizi ini menyatakan kepada kita Nabi ni dia tak pernah marah pun berkenaan tentang peribadi dirinya jika dia dihina. Ni tak sama kalau kita dengan Nabi. Kalau Nabi dirinya dihina dia boleh terimalah, tapi kita kalau Nabi kita dihina kita tak boleh terimalah. Bahkan disebutkan kepada kita, disebutkan fa'idzan tuhikat hurumatullah, tapi kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala itu para penonton dihina, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa tegak di hadapan kemarahan beliau. Apa maksud dia? Hadis ni menceritakan kepada kita jangan sampai Nabi marah. Pepatah Melayu kita sebut jangan dijolok sarang tebuan. Maka apa yang berlaku para penonton sekalian, Nabi adalah marah yang sangat bertempat, terutamanya apabila bercakap tentang agama itu dihina, agama itu diperendahkan, pribadi Nabi dipermainkan, diperkotak-katikkan. Bahkan begitu juga Islam merujuk apabila mereka menyatakan Islam adalah agama teroris. Di mana sebenarnya terorisnya Islam? Kita dapat melihat apabila Islam menjadi agama teras pada sesebuah negeri dan negara, kita dapat melihat bagaimana hari ini kita berada dalam keadaan suasana yang cukup dahsyat. Hari ini di tanah air ini, subhanallah, kita ada pelbagai perayaan dan kita ada pelbagai multiracial ataupun kepelbagaian budaya dan juga adat yang bahagia. Itu apabila Islam menjadi agama teras, agama persekutuan. Agama persekutuan. Bagaimana agaknya kalau kita melihatkan kepada sebahagian keadaan apabila sebahagian kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin mereka menjadi sekecil minoriti, dan kita harap kebahagiaan yang dirasai di sini juga dirasai oleh di banyak negara-negara yang lain. Mudah-mudahan, Allahu Akbar, kalau tak kerana agama, kita berbaik kerana kemanusiaan. Sebab kita ni adalah
bersaudara walaupun kita ini berbeza warna kulit, agama, kepercayaan, tapi tetap kita perlu kepada seruan keharmonian dari hadirin. Daripada perincian Ustaz itu dapat saya simpulkan bahawasanya marah ini ada dua. Maksudnya marah yang tercela, iaitu yang kita perlu jauhi, dan ada marah yang perlu ada, iaitu untuk menegakkan agama Islam. Betul Ustaz ya. Baiklah Ustaz, kita nak alu-alukan soalan daripada para penonton di Facebook kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi luangkan masa untuk tanyakan soalan. Syahir Alia Muhammad di Facebook ni Ustaz, katanya soalan beliau, bagaimanakah cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang marah Ustaz, dan ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang marah? Itu yang pertamalah. Yang kedua, adakah marah ni tanda hati seseorang itu rosak Ustaz? Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Soalan kedua tu dia sebenarnya dia menempelak bukan sahaja para penonton, termasuklah macam saya lah, khususnya kepada kita di studio. Moderator ni lagi lah. Kan? Dia seperti menempelak, adakah marah itu tanda hati jiwanya rosak? Kita nak jawab pun takut sebenarnya. Tapi sebenarnya Masya Allah tabarakallah, Abu Zar Al-Ghifari pernah ajar kepada kita banyak sebenarnya riwayat bercakap tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menguruskan marah, banyak sebenarnya. Tapi di awal ini Ustaz nak kongsikan kepada para penonton sekalian, apabila Abu Zar Al-Ghifari berkata, Rasulullah pernah berkata kepada kami, apabila marah salah seorang kamu yang sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk supaya hilang kemarahannya. Kalau masih belum juga hilang, hendaklah ia berbaring. Masya Allah tabarakallah. Kita kalau nak marah lagi, kita nak bangun, Masya Allah tabarakallah. Orang kadang-kadang, para penonton sekalian, dia lemah, lutut sendi dia sakit, tetapi mulut dia tak sakit. Bila dia marah, semua perkataan dia keluar tu. Orang putih keluar, Masya Allah tabarakallah. Dan dia tak boleh cakap orang putih, tapi bila dia marah, automatik keluar bahasa orang putih. Yes, muat dia band 6 orang kata. Masya Allah tabarakallah. Memang hebat dia tadi. Mula-mula tak pernah lepas, tapi bila marah band 6, band 5 terus, memang direct. Lengkap grammarnya ya. Lengkap grammar tanpa kesalahan para penonton sekalian. Sebab itu saya nak beritahu kepada anda semua, subhanallah tabarakallah, Nabi selalu ajarkan kepada kita apabila kita berada dalam keadaan yang mungkin marah, emosi kita terendam dengan kebencian ataupun ingin membalas dendam, maka kalau boleh kita berdiri, kita duduk. Kalau boleh kita duduk, kita baring. Itu perkara dahsyat. Tiba-tiba kita tengah marah, jap aku nak baring sekejap. Subhanallah tabarakallah. Tapi apa yang saya nak kongsikan lah, saya ingat daripada waktu saya kecil-kecil dulu, mana ada waktu kecil-kecil adik-beradik tak bergaduh kan. Jadi apa yang berlaku, para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya pun main dah dengan adik-beradik. Lepas tu adalah mungkin main kasak. Lepas tu bergaduh adik-beradik. Jadi abang sulung kami ni, Masya Allah tabarakallah, dia lagi dahsyat. Dia bukan suruh baring je, dia terus suruh ambil uduk, dia suruh buat solat sunat taubat 2 rakaat. Taubat terus. Rasa nak marah ni tengah semayang, alhamdulillahirabbil alamin. Hilang terus marah. Tapi tengah merendam lah tu, merendam, ya Allah ya Tuhanku. Bila masuk sujud terakhir tu baru kata tak apalah. Masya Allah tabarakallah, memang itu proses lah untuk kita semua menjadi orang yang lebih matang dalam kehidupan. Orang yang dapat kawal marah ni orang yang matang sebenarnya. Apabila dia gagal kawal marah, marah dia tak bertempat di kawasan terbuka, masalah rumah tangga dicetuskan untuk khalayak umum mengetahui, ataupun dia ada masalah dengan pasukan seperti disebut oleh Da'i Hadari sebentar tadi, dicernakan terhadap luar daripadanya. Maka sebab itu para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti memelihara perkara ini di hati. Cumanya soalan kedua tu Ustaz, marah ni tanda hati rosak ke Ustaz? Masya Allah tabarakallah. Bila kita sebut berkenaan tentang kerosakan kepada hati, tak dapat kita nafikan apabila disebut oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili. Dia sebut semua jenis penyakit-penyakit hati, Ummul Amrad, ataupun dipanggil sebagai ibu kepada segala penyakit. Jadi termasuklah penyakit hati itu ghadab, iaitu satu orang yang mempunyai penyakit suka untuk marah, suka baran untuk baran, dan dia ni kalau boleh semua dia nak ikut cara dia. Masya Allah tabarakallah, dalam keadaan yang cukup luar biasa. Dan subhanallah tabarakallah, kemarahan ni dia tidak akan memberikan satu nilai tambah pun kepada kita kan. Dia tak akan pun buat kita jadi lebih mulia. Sebab itu saya teringat, Masya Allah tabarakallah, kemarin apabila alhamdulillah Allah Taala mudahkan isteri bersalin, ada di dewan sebelah,
mengamuk dia, marah kat isteri dia. Saya pun pergilah jumpa dekat dia. Saya kata, abang, kenapa abang mengamuk sangat ni? Kenapa abang? Saya ingat bertempik tu mungkinlah dia marah doktor ke, doktor marah dia ke, mungkinlah macam itu. Jadi habis daripada selesai saya tu, saya pun keluarlah sekejap kan. Jadi YB yang berhormat sekejap kan. Ni kenapa ni? Ni kenapa ni? Cakap macam tu dah kan. Tokoh tu dah ada tu. Ni kenapa ni? Macam tabarakallah. Jadi dia kata dia marahlah. Saya tanya, kenapa abang marah? Saya marah Ustaz sebab isteri saya tak meneran, dia kata. Dia tak meneran nak keluarkan anak, deliver anak tu kan. Dia ingat senang. Dia tempik sampai satu dewan dengar. Ustaz kata, abang ni kita kena nak cakap, kena faham latar belakang dia. Abang kerja apa? Dia cakap lah, ada satu unit beruniform ni, tak perlu kita sebut kan. Jadi saya satu unit beruniform ni, Ustaz bagi tahu dekat dia, bang, dalam kerja kita lain, dalam keluarga kita lain. Itu sebenarnya maksud kita matang. Membezakan di luar kita, dalam kita. Di luar mungkin kita dimuliakan, dalam keluarga kita tetap orang paling sederhana. Masya Allah. Tersentuh saya. Subhanallah. Betul lah tu. Dekat sini moderator, balik rumah saya kru je. Baiklah, nak ceritanya betul lah Ustaz. Sedangkan kita kena letakkan diri kita ni bukanlah pada tempat kita sahaja kita rasakan kita betul Ustaz ya. Sebab itu yang menyebabkan kita akan rasa ego dan rasa nak marah sahaja. Sedangkan sebenarnya kita perlu ambil pusing, ambil kira juga keadaan orang lain di sekeliling. Baiklah Ustaz, mungkin saya nak tanyakan juga soalan ini sebelum kita nak raikan soalan yang lain daripada para penonton kita. Seringkali ini kaitan dengan isu semasa lah ni. Seringkali kita terdengar ataupun melihat berita terutamanya di media sosial yang mengenai marah sehingga membawa pergaduhan, terutamanya ada yang bergaduh di jalan raya dan lain-lain. Apakah puncanya? Sedangkan semua sedia maklum bahawasanya sifat marah ini membawa kepada kerosakan. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perbalahan di jalan raya kan. Bila dia marah dekat orang tu, tangan dia macam-macam buah keluar. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah. Bila dia marah tu, semua skill dia keluar dan yang paling dahsyat, dia akan buka tingkap. Yang masih lagi boleh tutup tingkap tu bermaksud dia masih sabar. Tu level atas lagi. Walaupun dalam kereta tu macam-macam bunyi dah. Macam-macam bunyi dah kan. Tapi horn tak tekan. Horn tak tekan, tapi memang dah cakap macam-macam dah. Begitu juga para penonton sekalian, apabila dia ni masya-Allah tabarakallah buka tingkap ataupun kemarahan yang sangat dahsyat, apa yang paling penting masya-Allah tabarakallah disebutkan kepada kita, marah ni datang daripada mana? Menurut riwayat Abu Daud disebutkan, inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Tadi Dai Hadari kata, Ustaz, marah ni datang daripada mana? Mana datang marah ni? Adakah daripada hati? Betul. Adakah datang daripada darah tadi yang disebut oleh Al-Imam Raqib Al-Asfahani? Adakah keturunan? Masya-Allah tabarakallah kan, dah macam sakau pula kan. Nasib baik tidak dilukis saja. Subhanallah tabarakallah. Yang paling penting para penonton sekalian, disebutkan kepada kita, inna syaitan khalaqa minan nar. Disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam matan yang penuh disebutkan marah itu datangnya daripada syaitan, dan syaitan itu pula terciptanya daripada api, dan disebutkan wa innama tudfa'un naru bil ma, dan kalau kau nak padamkan kemarahan api itu, maka perlulah kau padamkan dengan air. Maka apa yang kena buat? Falyatawadda, maka banyaklah kau berwuduk. Jadi kalau dalam kereta tengah marah, cepat-cepat ambil wuduk kalau boleh, kalau tidak pun minumlah air di antara. Cumanya mungkin Ustaz akan perincikan dengan lebih lanjut apa yang saya tanyakan tadi berkaitan dengan kenapa boleh jadi juga sedangkan mereka tahu Ustaz ya. Tapi kejap lagi Ustaz. Jadi para penonton sekalian, ulasan lanjut selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan kita bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun para penonton sekalian, tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman, berkongsi ilmu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan pagi Selasa yang indah ini, kita sama-sama bicarakan topik besar kita, hadis, yang mana kita fokuskan iaitu hadis 40 Imam An-Nawawi. Kita belajar tentang marah bertempat. Dan saya Dai Hadari bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad
Muhammad Mukhtar. Baiklah, sebelum kita nak tanyakan dengan lebih lanjut tentang perincian soalan saya tadi itu, saya nak minta anda semua para penonton terus tanyakan soalan untuk Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini. Amat dialu-alukan, cumanya mestilah ringkas tapi padat. Bertepatan dengan topik kita. Anda boleh hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun boleh sahaja tinggalkan soalan macam sahabat-sahabat kita tadi kan, Syahir Alia, kemudian tadi kita ada ramai lagi lah yang bertanyakan soalan di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. Baiklah Ustaz, yang saya tanyakan tadi, pergaduhan, ada yang bergaduh di jalan raya dan lain-lain kan. Macam saya tak bergaduh Ustaz. Tengok misai pun tahu dah. Pak Maun kan? Pak Maun. Cuma kejap lagi kita baca syair ya. Cuma Ustaz, macam mana, apa puncanya? Sedangkan ramai yang tahu bahawasanya marah ini tak baik, membawa kepada kemusnahan. Tapi boleh dikatakan ada sahaja kes bergaduh di rata-rata tempat. Subhanallah, terkini kita dapat tengok satu video viral, satu Malaysia tahu, wartawan pun cover cerita ni yang ada seorang pakcik tua yang kena tumbuk tu. Allah. Kan? Lantas ditangkap balik dan pelbagailah bicara yang mula dikatakan. Antaranya adalah pertama adalah al-lisan, perkataan-perkataan yang dikeluarkan saat mereka marah ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi apabila berlakunya perbalahan dalam kereta tu, ada yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat-sangat kesat. Kadang-kadang begitu juga dengan tarbiyah yang ada dalam rumah mereka. Dalam rumah dah biasa sangat, minta maaf ya, mencarut. Jadi bila dia buka tingkap saja, dia nampak saja orang potong, dia terus dalam keadaan yang cukup luar biasa. Macam tu juga kalau kita sebut ada sebahagian yang hari ni pemandu jalan raya kita dah pelbagai. Ada yang ada mental illness, ada yang ada masalah emosi, ada yang ada berada dalam keadaan tekanan mungkin di tempat kerja. Aku nak kena balik cepat ni, sebagai contoh. Aku nak pergi kuliah maghrib cepat ni. Masya-Allah tabarakallah. Ada yang bergaduh suami isteri pagi ni sebelum nak pergi kerja. Subhanallah tabarakallah. Sebab apa dia, kita kemarahan ni adalah merupakan sebahagian daripada diri kita. Cuma bagaimana cara kita mengatur. Cuma saya rasa tak seronok kalau sebagai contoh bila kita kata kenapa awak terukkan diri awak, maka dia kata, Ustaz, saya kecewa dengan diri saya marah dengan takdir dalam hidup saya, maka dia rosakkan diri dia. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fastaghfiru, kata Imam Hasan Al-Basri, kamu rasa nak marah, kamu rasa nak mengamuk, maka tenangkan hati dan jiwa kamu dengan beristighfar. Istighfar. Itu kuncinya Ustaz ya. Kunci dah. Untuk menenangkan diri. Baiklah. Kita ada pemanggil di talian ketika ini. Jadi kita nak teruskan dengan pemanggil kita, iaitu Haji Omar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Ya, saya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sihat. Saya yakin biasalah. Itulah, saya yakin ramailah yang bila rasa nak marah dengar suara Haji, hilang marahnya tu. Baik, soalan Haji. Jadi soalan saya begini, ni Ustaz ya. Soalan, kita ni manusia biasa Ustaz, tak sunyi dari melakukan kesilapan dan kesalahan. Apabila kita melakukan kesilapan kesalahan, orang mestilah marah kalau dah salah kita kan. Betul. Jadi kadang-kadang tapi marah orang ni kan kalau hari-hari pun kita ni rasa pedih telinga, pedih hati kena marah ni Ustaz. Soalan saya, tahap manakah kesabaran kita sebagai seorang manusia biasa ini? Kalau Nabi itu lain, dia Nabi, dia orang kata maksum dari segala kesalahan. Jadi kita manusia biasa ni melakukan kesalahan kadang-kadang. Tahap manakah boleh kalau kita ni nak bersabar? Tahap mana kesabaran yang diberikan oleh, yang dianjurkan dalam agama kita? Mohon pandangan Ustaz dan juga Islam mengenai tahap kesabaran seseorang itu apabila kena marah, kena maki hangun sekalipun, ataupun berbagai cara di dalam media sosial dan sebagainya sekarang ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar kalau tanyakan soalan Ustaz, memang ada sahaja kena dengan diri kita. Dan saya yakin para penonton ni pun, aku baru nak tanya tu katanya kan. Haji Omar tanya macam mana, tahap mana kesabaran kita? Ada orang cakap tahap aku ni marah ada tahapnya, ada hadnya.
ada had ke? Ataupun kalau ada had tu macam mana tahapnya? Silakan Ustaz. Subhanallah, tabarakallah, para penonton Haji Omar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin ada plan nak marah hari ni, duduk sekejap. Ada plan ada boleh plan. macam tu. Ada rancangan hari ni, memang aku nak jumpa dia, aku nak cakap. Aku nak cakap lepas. Jadi aku nak cakap lepas. Jadi sama-sama kita muhasabah sekejap, relax dulu, tarik nafas, hembus dan sama-sama kita perbahaskan. Okey. Marah ni dalam bahasa Arab disebut sebagai daripada 3 huruf ghin, dad, ba. Ghadab, marah. Tetapi lawan padanya itu adalah sad, bara, sabar. Soalannya, sabar tu apa? Sabar tu apa? Orang bahas-bahas sabar, sabar, sabar. Apa erti sabar? Sabar dalam bahasa Melayu ni, para penonton dimulakan oleh Allah, artinya adalah tahan. Jadi apabila, masya-Allah tabarakallah, orang yang menyebut tentang tahan, maka bermaksud dia harus menahan apa yang berlaku ataupun apa yang berada dalam dirinya. Adapun berkenaan tentang tabaqat sabar ini, masya-Allah tabarakallah, itu hakikatnya adalah bergantung melihat kepada kemampuan seseorang tersebut bagi menguruskan kesabarannya. Dan marah ni dia tidak boleh dibuat seperti empangan air. Tidak boleh. Sebab marah ni jika dibuat seperti empangan, nescaya dia akan pecah. Marah ini perlu dialirkan, wajib dialirkan. Jika marah tidak dialirkan dengan saluran yang baik, nescaya empangannya akan pecah, kejayaannya akan jadi rosak. Maksudnya jangan pendam, Ustaz. Jangan pendam. Sebab kita dapat tengok majoriti dalam pengalaman peribadi kami, 70% daripada anak-anak perempuan yang rosak melalui program-program kami adalah kemarahan dia kepada ahli keluarga. Ahli keluarga tak berikan perhatian, dia marah, dia benci dengan keluarga, lari daripada rumah, rosakkan diri mereka. Ya, sebab itu ibu-ibu dan ayah-ayah, subjek untuk menguruskan marah ni mesti diajar oleh ibu-ibu sendiri dan ahli keluarga dalam keluarga tersebut. Oleh kerana itu, masya-Allah tabarakallah, sabar yang kita kena faham adalah tahan, artinya agar tidak melimpah luar daripada kawasan tersebut. Artinya, masya-Allah tabarakallah, Ustaz, kalau hari-hari lah katalah dia memberikan tekanan kepada saya, kata-kata yang keras, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan saya, sejauh mana lagi yang saya harus sabar? Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia sabar ni adalah satu perkara yang cukup subjektif. Pernah berlaku kepada Abdullah bin Mubarak ataupun orang kenal sebagai Ibnu Mubarak. Jadi dia ni diperlihatkan oleh anak murid dia, nama dia Nuh bin Habib. Dan apa yang berlaku, Nuh ni dia pernah teman guru dia pergi satu tempat untuk berceramah. Tengah dia nak berceramah, orang tahu Abdullah bin Mubarak ini adalah merupakan seorang yang kalau cerita bab hadis, cerita ada sanad, dan cerita dia pula ada sanad ni bermaksud ijazah perguruan dia, dan dia juga ada, masya-Allah tabarakallah, jiwa. Jadi setiap kali dia bercakap cukup luar biasa. Jadi apabila Abdullah ataupun Ibnu Mubarak ini tengah nak cakapkan apa yang kalian nak tanyakan kepada aku, bawa ke sini kitab tersebut, maka mereka pun nak bagi kitab tu, kitab Al-Istizan. Apa yang berlaku, mereka campak daripada jauh kitab Al-Istizan tersebut, terkena muka Syekh kat depan, terkena Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ni oleh kerana terbaling kitab tersebut, maka terlukalah dahinya dan kepalanya. Apa yang berlaku, subhanallah tabarakallah, kata Abdullah bin Mubarak, ini bahaya ni, ini boleh terjadi perang antara kita. Dia cakap macam itulah kan. Tetapi setelah itu dia senyum, masya-Allah tabarakallah, dia senyum, nampak tak? Dia kilas sedikit, lepas itu dia senyum. Dan apa yang dia buat, daripada kitab yang dicampak menyebabkan kepala dia darah, apa dia buat? Dia baca kitab tersebut. Kitab yang ada kesan luka dia, dia baca. Ini cukup luar biasa. Kita tersadung dekat dinding, kita tumbuk balik dinding tu, sakit hati dengan kau. Tetapi Abdullah bin Mubarak, kitab yang dicampak padanya itu, dia kawal dan dia selia. Bermaksud di sini, sabar itu jangan tahan bang. Hari pertama bawa kedua, hari kedua bawa ketiga. Bila hari dia tekan kita, alurkan ianya seperti mana dialurkan oleh Ibnu Mubarak dengan aluran yang tepat. Jadi jangan ditahan dan yang tarikh, insya-Allah. Tapi itulah nak ceritanya, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang tu tak fikir. Dia main lepas dulu, baru dia fikir kemudian. Oh lah, kenapalah aku tak sabar. Tak boleh macam tu, Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, soalan dari sahabat kita juga, daripada Nur Hayati Ismail, Kak Yat kita di Facebook. Katanya, sifat marah adalah naluri normal seorang manusia. Agak pelik andai langsung tidak punya rasa marah. Betul juga. Persoalannya, apa pandangan Ustaz tentang orang yang mudah marah tapi mudah pula sejuknya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang. Masya-Allah tabarakallah.
Bercakap tentang orang yang lekas marah dan lekas sejuk ni, Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyatakan tentang perbuatan tersebut. Imam Ghazali kata ada orang yang mudah marah dan lambat sejuk. Masya-Allah tabarakallah. Ada orang yang sukar marah, tetapi apabila dia marah cukup luar biasa, lama kemarahannya, iaitu sukar marah dan sukar pula sejuk. Tetapi ada orang mudah padanya marah dan lantas dia mudah untuk sejuk. Ni sebenarnya berlaku kerana apa? Masya-Allah tabarakallah. Sifat mudah untuk marah ini mestilah kita perlihatkan tentang apa yang berlaku oleh orang-orang saleh yang dahulu, yang apabila mereka ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh jiwa, hati dan perasaan mereka. Jadi kemarahan yang menyebabkan, ustaz saya rasa cepat nak marah, nanti saya nak sejuk. Tapi fahamlah kita ya, apabila kita marah maka dah ada paku kesan luka terhadap orang yang berada di hadapan kita. Hati dah terluka. Hati dah terluka. Jadi kesan dah tetap ada, parut dah tetap ada. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, kita harus tenangkan jiwa kita juga dan sejukkan dia balik dengan secepatnya. Di sini ilmu tentang psikologi diperlukan. Kajian terhadap watak peribadi ahli keluarga kita mesti dikaji dengan cukup-cukup baik. Kadang-kadang orang Melayu dulu buat kaedah tanah, api, air, angin. Janganlah kita kata ini daripada mana dasarnya. Itu kan kaedah sekadar untuk memahami ciri dan perwatakan, sekadar itu, tak lebih daripada itu. Macam contoh, saya ni air. Ada orang kata, ustaz, air tenang lah ustaz. Dia kata, tak juga. Air ada masanya juga berombak. Ada masa juga bergelora. Ada kepala air. Ada kepala air. Itu lagi dahsyat kan. Habis semua kena. Habis. Ada yang kata, ustaz, tanah ni kuat sabar. Tanah kuat sabar, tapi kalau sekali je berlaku tanah runtuh, habis, tergelincir semua. Jadi sebenarnya kalau orang kata, ustaz, air boleh tenang, tak semestinya. Api dah confirm lah. Masya-Allah tabarakallah. Begitu juga dengan angin. Kadang-kadang sepoi bahasa, kadang-kadang tak reti bahasa. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sebab itu sebenarnya mana pun ciri-ciri yang ada, semuanya ada sifat tersebut. Cuma kemampuan kita untuk menyejukkannya dan mengawalnya. Tahanlah ianya dan alirkan ianya dalam keadaan yang cukup baik, Hadari. Ya. Sekarang ni persoalannya pada diri kita. Kita ni bagaimana? Adakah kita yang lambat marah, cepat sejuk? Yang itu terbaiklah ustaz ya. Masya-Allah. Macam saya lah. Macam sempat lagi tu. Cumanya para penonton sekalian, banyak lagi kita akan huraikan, termasuklah tentang topik kita hari ini, iaitu marah bertempat. Cumanya nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersiaran langsung pada pagi ini kita bicarakan tentang pengajian hadis Imam An-Nawawi, marah bertempat. Dan terima kasih kepada para penonton yang saya yakin menonton dari pelbagai platform. Ada yang menonton di siaran langsung kita di Facebook, ada juga yang menonton di televisyen, dan dari lokasi juga ada yang menonton dari Singapura. Ada ke sahabat-sahabat kita Singapura? Kalau boleh bagi emoji, bagi tanda sikit. Kami dari Singapura. Ada yang menonton dari Indonesia. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Ibu kerana menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari Brunei pun ada. Terima kasih atas sokongan anda. Kami terus teguh berdiri di sini. Baiklah, masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Kita sembang tentang marah bertempat. Cumanya Ustaz, ada satu soalan Ida Fazari di Facebook ni. Saya suka betul nak tanyakan soalan ni. Kata Ida Fazari, adakah berkemungkinan perangai kuat marah ni ataupun mudah marah ni boleh diturunkan kepada anak? Risau pula saya. Macam mana tu? Masya-Allah tabarakallah. Marah yang disebutkan turun kepada anak ni, dia mestilah disebut sama ada secara saintiknya ataupun disebut secara pendalilannya. Dua kaedah yang jelas untuk kita berbicarakan penurunan ni. Kita tak bolehlah cakap nanti sekian. Jadi sebab itu kalau kita merujuk kepada artikel ataupun jurnal kajian yang dibuat oleh The Psychiatric Quarterly, menyatakan kepada kita ada dua kesamaan yang sangat dahsyat
dahsyat. Kepada anak yang mempunyai anak kembar yang mereka mempunyai dalam anak kembar ada kantung rahimnya, masya-Allah tabarakallah, memang bersama. Mereka ada kemiripan daripada sudut emosi, keinginan dan kemampuan. Itu satu. Tetapi menurut The Psychiatric Quarterly juga disebutkan kepada kita kemampuan ataupun keberadaan ayah bagi mempengaruhi emosi anaknya cukup luar biasa. Bermaksud perkataan ayah akan menjadi satu permainan yang disebutkan oleh anak-anak tersebut. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, bila kita dapat melihat anak-anak yang mungkin keras sifat dia, yang tidak ada sifat kasih sayang dan tidak ada sifat qudwah yang sangat baik, kan? Akhirnya apa akan berlaku? Anak-anak tersebut secara mentalnya akan melihat bagaimana rujukannya. Hidup kita ni adalah perhatian, ya. Observation, orang sebut dalam orang Jawa sebut, kan, orang putih sebut. Jadi oleh kerana macam. Jadi oleh kerana perhatian tersebut ianya akan turun dan mirip dengan bagaimana ayahnya yang memberikan layanan yang cukup istimewa. Sebab itu sebenarnya subhanallah tabarakallah, memang pakar menyebutkan kepada kita kemampuan minda separuh sedar. Kita kalau bercakap ni semua minda sedar majoritinya. Tetapi kalau minda separuh sedar kita ni yang lebih kurang antara 90 ke 95%, bagaimana cara seorang ayah berkhidmat kepada ibu dia, bagaimana cara seorang suami melayani isteri dia. Percayalah cakap saya, anak-anak yang tengok macam mana ayah dia layan mak dia dengan baik, anak-anak tersebut juga akan bina satu keluarga yang bahagia, insya-Allah. Tetapi kalau anak-anak dia tengok, oh bapak dia ni tak jadi masalah, kalau bapak dia nak berkasar dengan isterinya pun depan anaknya, cakap pun kasar, guna bahasa yang keras, kan. Hari ni lebih dahsyat, mereka gunakan, minta maaf ya, bahasa-bahasa yang lucah, buat video, lepas tu anak tengok. Kita wajib ada rasa segan dengan anak, ya. Anak pun ada semua aplikasi media pada hari ini. Tapi saya nak bagi tahu untuk ayah-ayah ataupun anak-anak muda, terutamanya mak dan ayah muda ni, tolong sindrom pura-pura bujang tu dah boleh buang, sindrom pura-pura bujang ni dah kena buang. Sebab watak kita zaman bujang dulu tak boleh dibawa watak ketika mana sudah menjadi bapa ni. Bapa ni ketika mana dia sudah menjadi ayah ni 24 jam hidupnya sedang diperhatikan. Allah. Di antara umur 3 tahun ke 6 tahun, Allahumma salli ala Muhammad, anak akan menyalin semua jenis cara emosi ayahnya, cara bersosial ayahnya. Cara bersosial tu penting tu. Macam mana cara ayah dia bersosial, dan kajian ini diberikan dalam keadaan cukup luar biasa dan diperakui oleh para banyak doktorat dan juga para psikiatris. Sebab itu kita kena jaga akhlak kita, kerana secara mental dan emosinya ianya boleh dialurkan dan merosakkan masa depan anak kita. Kalau seorang suami itu balik rumah gaduh-gaduh, marah-marah, adakah ia juga akan ditiru oleh anak? Dan ianya adalah satu perkara yang tetap diwarisi. Itu tak apa, isteri juga akan memberikan kesan yang cukup luar biasa. Sebab itu kemarin kita melihat bagaimana seorang perempuan dia pukul anak dia dalam stesen, dalam bas yang bergerak, sebab dia kata, aku tertekan hidup dengan seorang suami yang tidak menghargai, bermasalah. Sebab itu kita hari ini kerja keras untuk kalau boleh kita nak tolak perjudian, untuk kita nak tolak perkara yang boleh mendatangkan mabuk. Sebab apa dia? Cuba kita tengok mana-mana agama dan mana-mana keluarga yang suami dia berjudi, sifat panas baran mesti datang. Dia rasa kecewa dalam kehidupan, akhirnya masuk dalam rumah dia, masya-Allah tabarakallah, berbalah antara satu sama lain. Suami yang mabuk, Allahumma salli ala Muhammad, yang mabuk, dia tak datangkan banyak manfaat dan kebaikan kepada dia. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, kita melihat perkara ini sebenarnya bersifat manusiawi. Tak ada siapa tanya dekat saya, mana-mana isteri daripada apa bangsa, apa agama sekalipun, siapa suka suami dia ahli judi. Seorang pun tak suka. Sebab itu kita semua kena sama-sama untuk memastikan judi tidak menjadi satu amalan dalam merosakkan keluarga. Teringat pula saya dalam babak cerita Laksmana Doremi, teropong nak tengok nombor, nampak ni katanya. Baik Ustaz, satu soalan berkaitan dengan isu semasa. Saya nak bertanyakan soalan ini mewakili para penonton di luar sana, berkaitan dengan topik kita, marah bertempat ini. Tekanan pekerjaan ataupun tekanan dalam pembelajaran membawa kepada sifat marah seseorang itu. Apakah ia juga boleh berlaku, dan adakah wujud marah ketika di tempat kerja itu bertempat?
Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada, pertamanya suasana tu adalah suasana yang sangat berbeza. Kalau di tempat kerja sebagai pemimpin, dia kenalah ada himmah dia kenalah ada izzah dia. Dia bolehlah nak tegur ahli pasukan dia bolehlah nak tegur seluruh daripada kru-kru dia, katalah dia nak tegur semua kita punya gerakan ni supaya jadi lebih baik. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sabar dalam pendidikan, kita tak dapat menafikan. Kemarin statistik pada bulan 5 sahaja kita dapat menyaksikan belasan ataupun banyaknya jumlah orang yang mula terjun daripada Jabatan Pulau Pinang. Perkara ni sangat memuncak, terutama apabila kawasan ataupun suatu air pasang dihadari. Dan mereka bunuh diri ni, saya nak beritahu, dengan dahsyat, dengan bertujuan, dengan niat yang sangat dahsyat. Orang yang bunuh diri, minta maaf para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni dah terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, tapi Nabi kata, aku takkan duduk, aku takkan solat, aku takkan jumpa dengan orang yang bunuh diri. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu marah ni pun kita kena kawal. Kita kena pastikan bahawa tak ada berlakunya luka kepada mental dan emosi seseorang. Bahkan Ustaz, saya tengah belajar macam mana saya nak bertahan. Ustaz, disebutkan dalam Quran, dalam Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Disebutkan kepada kita, mereka yang sabar, yang bertahan itu lantas mereka sabit atas apa yang mereka selawatkan, atas apa yang mereka bacakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kepada mereka rahmah dan keampunan. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah Taala akan berikan kepada mereka petunjuk. Jadi kepada adik-adik yang mungkin 16 Jun ni baru keluar keputusan SPM, sabar dulu. SPM ni adalah tangga yang penting untuk kita. Kalau kita berjaya, terus menaikinya. Tetapi kalau tangga itu tidak kita adakan, cari tangga yang baru. Dalam hidup tidak pernah ada satu tangga. Kerana dalam hidup terlalu banyak tangga. Sebab itu akhirnya perumpamaan datang, usaha tangga kejayaan dihadari. Sebab itu kita teruskan berusaha dan sabar dalam apa sahaja suasana yang menekan kita. Ya. Saya suka dengan apa yang Ustaz sampaikan itu. Sebenarnya ia bukanlah sampaikan kita putus asa. Tangga tu banyak. Betul. Kan? Tambah-tambah macam kita Ustaz rumah tangga. Baiklah. Lain pula begini. Baik Ustaz, ada satu soalan yang mungkin kita nak bawakan juga kepada para penonton dari sahabat kita Casey di Facebook. Katanya, Ustaz, apakah dalam Islam jika menegur seseorang secara kasar dikira marah bertempat? Kadang-kadang emosi kita terlebih dari hendak membuat teguran yang baik-baik, tiba-tiba jadi kasar teguran kita. Kadang tu simple je Ustaz, kadang tu senang sahaja kita nak cakap kemas tempat kerja awak, tapi sekali dia cakap tu kasar, sampaikan diungkit, parking kereta pun diungkit. Macam mana tu Ustaz? Dia bila marah ni, biasanya dari orang yang marah ni, dia cakap banyak ke dia cakap sikit? Banyak kan? Dia bila dah rasa nak marah tu, dia akan jadi khutbah yang bukan Jumaat saja. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Panjang khutbah dia. Dan tak ada pertengahan antara dua untuk baca doa. Adakah ia wajar Ustaz? Dan perkara ni sebenarnya dihadari. Hadir dalam keadaan yang bila mana dia banyak berbicara, banyak rasa marah, ketika mana dia nak berikan tekanan. Dia kata ini waktu saya yang jelas, waktu saya yang ada hak untuk saya nyatakan. Tetapi banyaknya kita bercakap, disebutkan kepada kita, man kasara kalamuhu kasara saqtuhu wa man kasara saqtuhu kasarat dhunubuhu, disebutkan kepada kita. Dan barang siapa yang banyak cakapnya, bila dia marah, banyak perkataan dia keluar, maka lebih banyak salahnya. Yang lebih dahsyat, dia tak perasan salah dia waktu dia marah tu, dia akan perasan salah orang lain. Dan wa man kasara saqtuhu kasarat dhunubuhu, dan barang siapa yang banyak pula salah dia, maka banyak pula dosanya. Man kasarat dhunubuhu fannar aula bih, maka barang siapa yang banyak padanya kesilapan dan kekhilafan dalam mereka bercakap, mungkin dia nak bagi teguran kan, tapi dia cakap terlalu banyak, dia menyeliputi banyak perkara, karangan terus sehingga pada akhirnya akan lebih banyak yang salah. Sebab itu bila kita nak marah, jadikan perkataan kita mahal untuk dibeli, untuk dikeluarkan, supaya kita tak banyak melakukan kesilapan para penonton sekalian.
Itu yang kita risaukan, Ustaz. Betul. Nak tegur sikit je. Si isteri nak cakap dekat suami, stokin tu letak dalam mesin basuh. Allah. Dia ungkit daripada, awak ni dari dulu, mula-mula kita kahwin. Allah, pengalaman Masya peribadi Allah, ke? sampaikan semenjak kahwin awal dulu. Allah. Anak dah 9. Bukan pengalaman peribadi kan? Tak. Ini saya mewakili para penonton di luar sana, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Banyak lagi kita akan bincangkan tentang topik kita hari ini, iaitu marah bertempat berdasarkan hadis Imam An-Nawawi. Ya. Cumanya kita akan tutup dulu di TV3 Ustaz dan sambungannya di TV9 seketika nanti. Jadi terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih para penonton sekalian kerana masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini kita masih lagi bincangkan satu topik yang sangat istimewa, dekat dengan diri kita kan, siapalah yang tak pernah merasai kan, iaitu marah bertempat berdasarkan topik pengajian kita, iaitu pengajian hadis Imam An-Nawawi. Dan saya masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Baiklah Ustaz. Ya, saya. Kalau dikira dalam bola sepak ni separuh masa kedua lah. Masya-Allah. Separuh masa kedua kita ni, kita nak cerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan marah bertempat. Cuma saya suka untuk bawakan soalan ini, marah dan juga kaitannya dengan bisikan syaitan. Saya nak pecahkan dua itu. Yang pertama, adakah marah bertempat itu juga ada kaitannya dengan bisikan syaitan? Itu marah bertempat. Yang kedua, apa kaitan marah dan juga bisikan syaitan itu? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kaedah awal dulu kita letaklah sebagai kayu ukur kita, innal ghadaba minasyaitan. Bila dia kata sesungguhnya kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Itu satu. Baik, sama ada dia bisik ke, ataupun dia injek kita ke, ataupun dia belai hati kita buat jadi marah dia ke, duk cuit-cuit ke, itu terpulanglah. Tapi kita tak dapat nafikan apabila disebut kemarahan tersebut dan perkataan itu disebutkan wahal yaqubbun nasa ala wujuhihim, yang akan menyebabkan manusia tersembam. Contohnya, yang akan menyebabkan manusia itu terkena, Allahumma salli ala Muhammad, tak lain dan tak bukan adalah apabila lisan dia dan juga kemarahan yang dia keluarkan, semua manusia akan tersembam. Kalau kita tersembam daripada muka, tersembam jatuh, sakitnya jelas. Betul. Tetapi macam itu juga ya bagi orang yang tersembam akibat dimarah secara terbuka dengan tidak diletakkan emosi dan keadaan yang tepat, dia juga akan tersembam. Cuma bila kita kata bisikan syaitan ni, jelas marah itu jika tidak dikawal datang daripada iblis dan syaitan. Tetapi kalau kita kata tentang pemusakaan ataupun keturunan yang datang, sebagai contoh, memang kita tak dapat nafikan mereka yang beramal dengan amalan-amalan syirik, mereka yang beramal dengan amalan-amalan sihir, mereka jadi cepat marah. Masya Allah, Tabarakallah. Wa imma kalau dia berpakaian mulia sekalipun, pakaiannya mulia, pakaiannya cukup luar biasa, bila ada orang tegur dia terus blok. Apabila orang Allahumma salli ala Muhammad cakap dengan dia terus tak terima. Dalam hidup ni, bagaimana kalau kita dapat terima apa-apa penambahbaikan, sebenarnya dia seronok tau. Subhanallah, Tabarakallah. Ada orang lain ambil berat tentang kelemahan kita, sebenarnya itu seronok, sebab nak cari juri ni bukan murah bayar dia. Masya Allah, Tabarakallah. Juri ni cukup main mahal kan. Last kali kekandang Da'i Hadari dijurikan bila? Da'i dulu kan. Susah kan nak dengar perkataan tu. Mungkin kadang-kadang ada benda yang menghiris, tetapi dialah yang membantu kita untuk berada sampai ke tahap ni. Betul kan? Betul. Masya Allah, Tabarakallah. Dan sebab itulah bila mana katalah datang daripada gangguan, saka dan sebagainya, dia memang akan ada sifat marah yang melampaui batas lah. Termasuk dia ambil ilmu untuk jadi pendinding diri dia dan ilmu kebal. Orang yang ada ilmu kebal ni, maka dia akan jadi mudah marah. Dia sukar nak dengar azan, dia sukar nak sembahyang, bahkan kadang-kadang apabila terusik hatinya sahaja, dia suka menyakitkan hati orang lain. Sebab itu Masya Allah, Tabarakallah, apabila kita rasa nak marah, pastikan kita punya nafsu kita itu terkawal, nafsu kita itu dipelihara. Sebab apa dia? Masya Allah, Tabarakallah, apabila para ulama mensyarahkan berkenaan tentang janganlah marah ini, Syekh
menjelaskan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas, janganlah marah itu dimaksudkan kepada lelaki tersebut, janganlah diturutkan segala keinginan hawa nafsunya dan hadari. Ya, bila mana dia ikut aku nak jatuhkan dia, aku nak musnahkan dia, aku nak malukan dia, dia akan buat pelbagai benda. Sebab itu akhirnya ada yang kena santau, ada yang diserang dengan penyakit kulit, ada yang diserang dengan pelbagai sihir-sihir yang akhirnya memusnahkan seseorang tersebut. Jadi sebab itu ya, yang kita buat ni semua datang daripada iblis. Kalau kena counter attack, katalah ada mana-mana perawat yang merawat pesakit tersebut, awas penghantar-penghantar sihir, mereka akan tersakiti dengan lebih dahsyat. Mereka akan terkena biasan tersebut dan akhirnya mereka akan dirosakkan. Sebab itu pastikan bahawa jangan kita marah datang daripada bisikan syaitan, tetapi kalau nak marah pastikan ianya adalah suara daripada iman. Dan yang hadari, Allahu Akbar. Dan sebenarnya suara daripada iman itu ada pada setiap kita. Ya, betul. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, mungkin saya nak tanyakan juga soalan ini mewakili para penonton, sebab saya sediakan soalan ini juga, saya bertanyakan dari pelbagai sumber yang mereka alami berkaitan dengan media sosial Ustaz. Marah melihat berlakunya kemungkaran terutamanya di media sosial. Tambah-tambah ada video yang tular melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Ada pula yang menari-nari, ada yang itu dan ini. Jadi kalau kita marah dan kita luahkan kemarahan kita itu sebagai contoh di Facebook, di Instagram dan lain-lain, apakah ia dibolehkan? Adakah ia dikira sebagai marah bertempat? Pada awal ni saya nak ucapkan tahniah sangat-sangat dan terima kasih kepada SKMM, sebab saya tak sangka mereka begitu baik dan bagus untuk panggil mana-mana tokoh yang buat kita sebut sebagai satu istilah yang kurang cermat dalam setiap postingan mereka. Jadi mereka panggil. Jadi saya kira bagus Suruhanjaya kita ni dan undang-undang yang ada bukan sahaja untuk memastikan masyarakat kita itu dapat menggunakan media dengan baik, tetapi Suruhanjaya ini memastikan kita hidup bertamadun sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebab kita berada di siaran, kita berada di media, kita berada di televisyen ni, seluruhnya berada pada tapisan yang cukup berkualiti tinggi. Para moderatornya, para panelisnya, para isi kandungannya memang ada semakan yang cukup besar, tetapi ianya tidak berlaku dalam media sosial. Dan sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya agamawan terpaksa orang kata keluar daripada keselesaan mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, memberikan teguran yang membina, yang tidak menyengkam peribadi mereka, tetapi menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terkutuk dan kita mesti suarakan supaya kita tidak menjadi seperti mana syaitan bisu yang didiamkan mulutnya oleh kerana melihat kebatilan dan takut bagi menyuarakan kebenaran. Oleh kerana itu, untuk anak muda, untuk para pelajar universiti, ayah-ayah dan ibu-ibu pengguna media sosial, jadi netizen, jadilah netizen yang beriman, ya. Tegur baik-baik, jangan melibatkan merendahkan maruah orang. Insya-Allah kita akan bahagia dan masyarakat akan ada tamadun yang cukup luar biasa. Baik, kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz bagaimana adabnya pula jika kita marah dengan kemungkaran yang berlaku. Tapi ada adab caranya. Cumanya kejap saja lagi. Cumanya sekarang ni Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai Haji Tukinon. Baik Haji, apa khabar, sihat ya Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kamu semua sehat. Alhamdulillah. Baik. Haji, mungkin Haji ada soalan untuk topik kita hari ini, marah bertempat ni Haji. Betul. Memang ada lah. Kalau tak, saya tak tanyalah bagi. Itulah. Silakan. Okey, soalannya gini Ustaz dan Dai. Orang ni terlalu marah sangat lah. Memang dia kata aku marah sangat dengan kau ni. Sehingga dia, orang yang kena marah tu, patutnya dia minta maaf lah. Tapi dia kata apa? Kau marah ni aku takkan maafkan selama-lamanya sampai mati, dia kata. Ibarat kata pepatah, tiada maaf bagimu. Jadi macam mana orang yang jawab perkataan macam ini Ustaz dan Dai? Adakah boleh ke ataupun macam mana dalam Islam? Itu saja soalannya pagi ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Dai. Ya.
Terima kasih Haji Tukino atas soalannya. Ceria benar ya. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itulah orang Johor kita. Baik Haji, baik Haji. Baik Ustaz. Haji dia tanya tadi macam mana kalau orang ni terlalu marah, dia sampai sumpah tu. Ya. Dia kata aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. Bahkan ada yang bersumpah kata jangan kau jejak lagi di rumah ni ataupun jangan kau tengok muka aku lagi lepas ni ataupun aku tak nak tengok muka kau lagi. Bagaimana? Yang pertama, individu yang marah tu. Ya. Yang kedua, individu yang berhadapan dengan insan yang sebegini rupa. Dia sebab itu ada satu lirik lagu ni dia sebut besar kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Masya-Allah tabarakallah. Dia lagu dia tu tadi tapi kita tak lagukan. Masya-Allah tabarakallah. Lepas itu dia sebutkan sebentar tadi aku takkan maafkan kau selama-lamanya. Dia dah buat keputusan tu. Dia dah buat keputusan untuk jumpa ke akhirat. Itu masalah dia hari Terus buat kesimpulan. Dia dah buat kesimpulan bahawa aku takkan maafkan kau dan bermaksud tak selesai dekat dunia lah. Jadi dia dah buat keputusan untuk kita selesaikan ke akhirat. Sedangkan disebutkan dalam hadis sahih Muslim dinyatakan kepada kita la yahkum ahadun baina itsnaini wa huwa ghadbanu. Artinya adalah tidak boleh seseorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan yang marah. Jadi bermaksud dia sama ada dia menghakimi ataupun dia dihakimi. Dua-dua dalam keadaan marah. Hadis ini sahih, hadis nombor 1717. Menjelaskan kepada kita para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita sebagai tukang hakim jangan menghakimi dalam keadaan marah, dan begitu juga janganlah Allahumma shalli ala Muhammad kepada orang yang sedang marah itu untuk menyimpulkan masalah tersebut agar berjumpa di hari akhirat. Sebab hari akhirat ni kerja kita terlalu banyak. Kerja terlalu berat ya, terlalu berat, dan kita perlu berjalan untuk menyelesaikan mahsyar kita. Kita perlu menyelesaikan sirat kita. Kita perlu menyelesaikan mizan kita. Lepas itu pula Allahu Akbar, kita mesti nak dapatkan air daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutang-hutang kita, apa yang kita sakiti umat lain, kita kena banyak selesaikan di hari akhirat. Sebab itu ringankan beban sebelum mana kita sampai kepada hari pengakhiran dan hari pembalasan dan hadirin. Allahu Akbar. Ini macam seumpama asaan akhir lah, iaitu kita bawa segala apa yang kita sepatutnya selesaikan di dunia, kita bawa ke akhirat. Allahu Akbar. Bahkan antara kita dengan individu lain. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan huraikan, termasuklah sekejap saja lagi berkaitan dengan adab dalam kita nak menegur. Adakah kita boleh marah macam tu saja? Cuma sebentar sahaja lagi. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seringkali kita berhadapan dengan pelbagai soalan dalam jiwa kita. Tiap-tiap hari pun macam-macam ada masalah kan? Jangan risau, segala masalah itu dan segala persoalan itu ada penyelesaiannya, ada jawapannya. Termasuklah dengan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pagi ini kita bicarakan pengajian hadis Imam An-Nawawi berkaitan dengan marah bertempat. Masih lagi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar. Baiklah Ustaz, hashtag Ustaz Semangat. Ada pemanggil di talian ketika ini yang kita nak raikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Boleh saya tahu siapa bercakap? Ustaz Hadari dan juga Ustaz Ahmad Fuad. Ya, siapa bercakap ni? Cik Ilyas daripada Aitam, Pulau Pinang. Baik, orang Aitam kita. Alhamdulillah. Cik Ilyas, mungkin ada soalan nak ditanyakan. Silakan. Tentang apa ni, dalam keluarga ni lah, pasangan. Mengapakah terjadi di antara marah yang terlampau sangat hingga ke mendatangkan penderaan terhadap pasangan ni. Dan juga anak-anak. Sedangkan di luar kita bersikap baik, berbelanja dengan rakan taulan ni, tapi dalam rumah tangga ni bagaimana? Apakah punca yang boleh terjadi begitu? Adakah disebab hati, adakah ataupun apa punca yang terjadi begitu? Allahu Akbar. Minta pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ilyas, orang Penang kita. Ini soalan berdasarkan realiti Ustaz. Dan ia berlaku. Bagaimana seorang suami yang menzalimi isteri, marah-marah sehingga mendera isteri, mendera anak-anak juga, sedangkan di luar nampak baik. Macam mana Ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Pertama kita cakap tentang hukum dululah. Jadi kalau Allahumma salli ala Muhammad, memang dalam mazhab Imam Syafi'i, katalah isteri tersebut dia disentuh oleh suami dia,
memang dalam mazhab Syafi'i kita tak bagi isteri keluar rumah maka dia akan jadi nusyus. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi apabila ada berlakunya darurat, bermaksud kezaliman, maka ianya boleh dikeluarkan. Dan begitu juga penceraian kat situ boleh jadi hukum dia wajib. Boleh jadi hukum dia wajib apabila suami tersebut mungkin memberikan satu mudarat yang besar terhadap isteri dia. Jadi waktu itu diceraikan adalah lebih baik, maka Allahumma salli ala Muhammad itu boleh dituntut, boleh pergi ke mahkamah untuk difasahkan. Bawa RM10, ada lagi mungkin ada sedikit yang lagi mengamalkan RM1. Tengoklah kepada jabatan agama masing-masing dan minta difasahkan. Ini adalah satu perkara yang sangat jelas, ya, masya-Allah tabarakallah. Dan subhanallah, kenapa berlakunya marah yang melampaui batas kepada ahli keluarga? Yang pertama sekali adalah kerana kita menganggap diri kita adalah mulia. Kita tulis kat dalam rumah, ihtiram ni, hormatilah aku, berada di dahi kita. Isteri kena dengar cakap aku tak boleh tolong isteri dekat dapur, aku tak boleh tolong mak lipat kain, aku tak boleh tolong mak sidai kain. Siapa kita? Masya-Allah. Aku da'i kot katanya. Aku da'i kan. Jadi kita sebut kita kat sini je, ini je pakaian kita. Pakaian kita kat sini panel, pakaian kita kat sini moderator, pakaian kita kat sini di hadapan televisyen kan. Setelah itu kita balik, kita dah tak ada apa-apa. Sebab itu saya nak bagi tahu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, budaya orang yang kasar dalam rumah ni adalah budaya yang sangat dahsyat. Sebab itu Nabi sebut dalam keadaan yang jelas, yang terbaik di kalangan kamu adalah mereka yang terbaik dalam melayani ahli keluarga mereka. Betul. Terbaik melayani ibu ayahnya, terbaik melayani isterinya. Masya-Allah tabarakallah. Itulah yang terbaik dalam kehidupan. Dan Ustaz nak bagi tahu, kita semua ni asyik fikir nak kebahagiaan, tapi kita tak bina sendiri dalam kehidupan kita tersebut. Marah ni jadi kawal dan binalah ianya dalam keadaan yang cukup mulia. Sebab itu kalau dalam rumah tangga, dekat rumah kita marah, kawal. Sebab apa? Dia emosi adalah satu kehidupan dalam badan. Jadi kalau kita tak menghargai emosi tersebut, kita menekan ahli keluarga kita, mereka boleh tak berjaya, ya, mereka boleh tak berjaya. Sebab itu kalau kita dah tergusik sedikit, belai kembali, tepuk balik agar dia boleh berjaya. Jangan sampai memberikan kesan yang cukup luar biasa. Ingat, semua orang ada perhatian. Mungkin dalam rumah orang tak perhatikan kita, tapi kan Ali bin Abi Talib sebut, kalau kamu nak tahu siapa diri kamu, lihatlah saat kamu bersendirian. Bila dia kat rumah, dia tengok tak ada orang lain, maka dia berikan tekanan kepada ahli keluarga dia. Jadi jaga diri elok-elok. Apa kita persembahkan kepada orang luar, macam itu juga kita persembahkan kepada ahli keluarga kita. Ini antara. Para penonton sekalian, jika kita marah-marah untuk menyelesaikan masalah, anak-anak akan membesar dengan berfikir dan berpegang untuk selesaikan marah, untuk selesaikan masalah, mesti kena marah-marah. Fikir-fikirkan. Baiklah, Ustaz, kita nak kembali kepada media sosial. Baik. Tadi saya ada terpanggil untuk tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan adab-adab. Tadi Ustaz tersebut, jika kita tidak suka, kita tidak redha dengan kemungkaran yang berlaku, terutamanya dikongsikan di media sosial, kita boleh tegur. Cumanya, bagaimana adab dalam kita nak marah bertempat tu di media sosial? Soalan ni sebenarnya soalan praktikal. Pengguna media sosial ni bukan sedikit, terlalu ramai dan cukup luar biasa hari ni. Dan mungkin banyak juga daripada ibu dan ayah yang sedang bersiaran dengan kita ni pun melalui Facebook sebenarnya, kan, daripada media sosial. Jadi masya-Allah tabarakallah, apa yang paling penting ketika mana kita nak memberikan teguran, saya selalu amalkan beberapa kaedah lah. Kaedah yang pertama adalah asas kita fikir, sama ada teguran kita itu memberikan kesan ataupun tidak. Kalau kita punya teguran tu mungkin tidak memberikan kesan, maka lebih baik untuk kita bertenang dahulu. Masya-Allah tabarakallah. Sebelum kita nak menulis, kita nak menulis, kerana boleh jadi penulisan kita tu mendatangkan satu perkara yang akhirnya negatif dan buruk untuk Islam. Sebab itu dalam apa-apa saya nak buat, kadang-kadang sebagai contoh, mungkin kita nak buat surat teguran ataupun kita nak buat nasihat dan sebagainya, setiap kali postingan mesti disebut dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Itu wallahi itulah yang saya amalkan dalam setiap kali postingan saya. Saya akan merujuk kepada siapa orang ada kat kiri kanan. Kalau kiri kanan ada abang saya minta dia baca dulu. Ada mak ayah, minta dia tengok dulu video tersebut. Ada isteri, minta dia semak dulu. Allahumma salli ala Muhammad, dan dinasihatkan. Dan masya-Allah tabarakallah, teguran yang dibuat mesti buat sebab Allah. Kita yakin ikhlas, nawaitu lillahi ta'ala. Atas apapun kesan yang kita buat di media sosial ni adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mereka tak terima dengan baik, tak mengapa. Yang penting kita dah melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiga, tidak perlu kita menggunakan perkataan yang
seolah-olah kita meletakkan mereka itu memang jelas sebagai ahli neraka lah. Jadi kita kata Masya Allah Tabarakallah, jangan diperjelaskan begitu. Yang keempat, jangan pula kita menghukum mereka dan meletakkan kehinaan kepada anak-anak mereka. Marah dekat bapa dia. Jangan menghukum keluarga. Jangan hukum keluarga ya. Perkara macam ni, kesan yang hari ni terjadi. Saya tak faham bila bapa dia buat masalah yang dikecam anak dia. Akhirnya ada kalanya bila anak dia buat masalah, bapa dia diserang. Ini yang berlaku pada saat ketika ini. Mungkin bapa dia adalah merupakan satu tokoh yang besar, maka serang bapa dia. Ini kesilapan anak dia. Selama ni kita tengok bapa dia cukup main. Jadi ini semua teguran yang tidak hakikatnya datang daripada hati dan nurani. Kita bagi tahu, ada orang kata, Ustaz, yalah Ustaz sekarang pun istilah ni kita tak perlu berselindung. Ustaz sekarang ni pun banyak kekurangan. Para penonton dimulakan oleh Allah. Para ustaz, para ulama, kita bukan diajar untuk ikut mereka sepenuhnya. Bukan. Baik. Kita ikut sepenuhnya adalah Nabi SAW. Dengan para ulama, dengan para asatizah ni, kita bukan 100% ikut dia. Dia tak maksum. Kita belajar dengan dia. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu cara kita berhadapan dengan para asatizah, para ulama. Jadi kalau dengan Nabi SAW, itu kita 100% ikut Nabi SAW. Jadi sebab itu para penonton dimulakan oleh Allah, dalam kita memberikan teguran di media sosial, berikan daripada hati, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali posting, baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tahu yang kita buat tu agar tidak terputus berkat daripada Allah Taala. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz, sebelum kita nak kepada kesimpulan. Salah satu cara ataupun kaedah yang mungkin pagi ini sama-sama para penonton sekalian kita kena fikir panjang, iaitu berkaitan dengan marah bertempat ini. Salah satu kaedahnya iaitu memarahi kesalahan, bukan marah ataupun membenci pelaku maksiat. Betul. Ustaz huraikan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah difitnah melakukan zina bersama dengan Safwan Mu'attal apabila mereka balik daripada satu jalan yang cukup luar biasa. Akhirnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dengar anak dia berzina, kita tak pasti lagi benda tu fitnah ataupun tidak. Sebagai mak ayah, confirm lah ataupun yakinlah itu fitnah, tetapi masyarakat belum tahu. Jadi semua orang fikir siapa yang buat fitnah ni, siapa lagi kalau bukan kepala munafik. Tetapi setelah mana Abu Bakar As-Siddiq mencari-cari siapa penerus kepada fitnah tersebut, rupa-rupanya dia terjumpa Mistah bin Utaha, iaitu anak buah dia sendiri. Rupa-rupanya yang terlibat dalam fitnah kepada Aisyah melakukan zina itu anak buah Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Akhirnya para penonton dimulakan oleh Allah, Abu Bakar kata, aku tidak akan lagi meneruskan sumbangan aku ke atas engkau, oleh kerana apa yang kau telah lakukan fitnah terhadap anak aku. Akhirnya datang teguran para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah agar Abu Bakar itu, Masya Allah Tabarakallah, tidak menghukum dan menghabiskan hubungan tersebut oleh kerana kesilapan insan tersebut, kesilapan anak buah dia, kesilapan sepupu dia yang pada akhirnya memberikan kesan yang besar kepada Aisyah Humairah. Sebab itu para penonton yang dimulakan oleh Allah, perkara macam ini pernah berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah Tabarakallah. Bahkan Nabi SAW pun ketika mana, tuan-tuan, dalam tafsir Ibnu Qasir, apabila Nabi dengar isteri Nabi melakukan zina, fitnah ni, apa yang berlaku? Nabi diam dan hadari. Nabi diam, sehingga pada saat ketika itu Nabi tidak mengutarakan apa-apa pun, Allahumma salli ala Muhammad, pandangan, dan dia tak tegur pun. Dia bila dia jumpa Aisyah, dia kata, Assalamualaikum ya Aisyah, kaifahaluki, apa khabar engkau? Bila Aisyah kata tamam khair, lepas tu dia balik tak nak bercakap dengan Aisyah. Kenapa? Dia nak diam sebab dia tak nak terusik hati isteri dia. Dia tak tahu fitnah ke tak fitnah. Bertepatan dengan hadis idza ghadiba ahadukum falyaskut, dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada nombor 245 dinyatakan kepada kita, kalau ada di kalangan kalian itu sedang marah, maka kalian kena diam. Nabi buat dulu. Waktu itu Nabi macam marah dekat Aisyah sebab dengar cerita Aisyah seolah-olah melakukan hubungan terlarang, padahal itu fitnah, tetapi Nabi diam dahulu. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Nabi, insan yang paling hebat, dan buat apa yang mereka kata. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita pula bagaimana para penonton sekalian? Bila kita dengar berkaitan dengan ahli keluarga kita mungkin perkara yang tidak elok, adakah kita diam? Allahu Akbar. Atau terus kita sembuh? Allahu Akbar.
fikir-fikirkan. Baiklah Ustaz, perlahan tindakan kita dalam mengawal kemarahan agar ia bertempat dan bukan baran ataupun marah membuat tertuli. Silakan Ustaz. Subhanallah tabarakallah, antara cadangan yang saya boleh nyatakan di sini adalah pertama, kawal emosi marah kita, kerana marah ni dia tenaga para penonton sekalian. Apabila kita terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam marah, nescaya buah fikir kita juga akan semakin lesu dan tidak bermaya. Sebab itu, apabila kita rasa ingin mengherdik ataupun rasa tak selesa, ambil masa dahulu dan berikan ketenangan. Dan begitu jugalah pakar-pakar motivasi selalu ajarkan kepada kita untuk tarik nafas, hembus nafas, jaga kawalan pernafasan kita. Dan begitu juga bagaimana ketika mana lintasan marah itu datang kepada kita, falyatawadda, kita terus ambil wuduk dan kita fikirkan jangan disebabkan marah 4 saat, hubungan 40 tahun ianya terlerai. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baiklah Ustaz, mungkin doa daripada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tutup program kita pada pagi ini dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya Allah, wanzur ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna حوائجنا حاجات مقبولة ولا تجعلنا حوائجنا حاجات مردودة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Hashtag Ustaz Semangat para penonton sekalian kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini, insya-Allah. Nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya. Amin, pada masa hadapan. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Al-Fadhil, ini dia Ustaz Da'i Hakim, muda juga orangnya ni. Dan insyaAllah kita akan bersama esok dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, yang mana kita akan bicarakan tentang wakaf moden dan aplikasinya. Apakah itu wakaf moden? InsyaAllah sama-sama kita akan dapatkan pencerahan esok. Baiklah para penonton sekalian, marah bukan jalan penyelesaian, tetapi penyelesaian hasil dari tindakan matang berpandukan Al-Quran dan sunnahnya. Sama-sama kita fikirkan. Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.